Kita telah menerima dua soalan bertulis. Yang pertama soalan bertulis daripada Encik David Marshall, anak lelaki pakai Naden. Silakan. Terima kasih Datuk Bandar. Soalan berikutnya soalan bertulis daripada Ahli Majlis Encik David Marshall, anak lelaki pakai Naden. Soalan pertama, nyatakan senarai syarikat yang mengendalikan e-waste di seberang perai yang punya lesen sah dan senarai syarikat yang tidak sah atau tiada lesen. Jawapan, PSP tidak mempunyai data syarikat yang mengendalikan e-waste. Lesen untuk mengendalikan e-waste dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar kerana e-waste merupakan salah satu sisa buangan berjadual yang dikawasi oleh Jabatan Sekitar melalui Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 205 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Soalan 2. Nyatakan tindakan yang diambil oleh PSP dan agensi lain terhadap syarikat yang mengendalikan e-waste tanpa lesen di seberang perai. Jawapan, Jabatan Alam Sekitar mengambil tindakan kepada syarikat yang mengendalikan e-waste melalui Peraturan Kualiti Alam Sekitar Buangan Terjadual 205 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Tindakan yang diambil adalah berdasarkan ketidakpatuhan dari segi penghasilan, penyimpanan, pengangkutan dan juga pelepasan. Soalan 3. Nyatakan jumlah keberatan e-waste yang terhasil oleh syarikat-syarikat di seberang perai. PSP tiada maklumat keberatan e-waste yang dihasilkan di seberang perai. Soalan 4. Adakah syarikat yang operasi kendalikan e-waste di seberang perai diberi kebenaran untuk import sampah elektronik? Jawapan, MP juga tidak mempunyai maklumat berkenaan sisa e-waste yang diimport. Soalan yang kelima. Nyatakan projek yang berkaitan Penang Transport Master Plan yang sedang dilaksanakan di seberang perai untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas dan nyatakan projek yang bakal dijalankan di bawah PTMP di seberang perai dalam 5 tahun yang akan datang. Jawapan, tiada projek yang berkaitan Penang Transport Master Plan yang sedang dilaksanakan di seberang perai dan tiada projek di bawah PTMP di kawasan seberang perai yang akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Terdapat 7 cadangan projek yang telah dimasukkan dalam PTMP MAP seperti berikut, iaitu penambaikan persimpangan BKE, penambaikan persimpangan Juru, pembinaan jalan sambungan Pematang Pasir Perda, pembinaan jalan sambungan kawasan Bukit Minyak, laluan rel Georgetown Butterworth Sungai Nyo, laluan rel Raja Uda Sungai Nyo Bukit Mentajam Pematang Tinggi dan terakhir sekali adalah laluan rel Pematang Tinggi Batu Kawan dan juga Seberang Jaya. Walaupun cadangan projek ini tidak disenakan sebagai projek keutamaan pada masa ini. Diberikan juga maklumat tambahan seperti 8A untuk maklumat ahli majlis. Okey, Datuk. Saya ada soalan tambahan, Datuk. Di sini dalam jawapan satu, Datuk, pengendalian e-waste dikeluarkan oleh jabatan, okey, salah satu sisa buangan berjadual. Kalau dia berkaitan sisa pembuangan berjadual, bermakna kita perlu ada rekod atau data. Sebab setahu saya Jabatan Alam Sekitar tidak mempunyai tapak pelupusan di mana-mana di seberang perai, setahu saya. Dan semua sampah atau e-waste ini perlu diantar ke Pulau Burung. Setahu saya lah, Datuk. Saya boleh tak dapat maklumat di mana mereka antar e-waste ini? Sebab syarikat-syarikat di perai dan juga di seberang perai ini ada syarikat yang membuat PCB board, dia ada buat electronic part. Memang mereka mempunyai e-waste. So kita nak tahu ke mana e-waste ini pergi. So ada tak jabatan ambil maklum tentang ini? Jawapan very clear. Pembuangan sisa ini berjadual. Bermakna dia buang. Di mana mereka buang? So kalau mereka buang, mesti kita ada data tu. Saya nak dapat pencerahan tu. Baik, terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Saya percaya jabatan mempunyai maklumat yang boleh dikongsikan bersama dengan ahli majlis dan akan dijawab secara bertulis. Terima kasih. Betul. Saya ada soalan tambahan juga. Kalau ada jawapan bertulis, saya minta, Datuk, senarai syarikat pun. Kalau kita sebagai PBT berkuasa dan kita boleh dapatkan senarai syarikat yang mengendalikan e-waste, kerana e-waste sekarang dia berjadual di bawah kualiti alam. Alam sekitar yang jaga ni. Jabatan Alam Sekitar. Saya minta supaya kita dapat bagi juga senarai tersebut untuk makluman. Dan bagi soalan yang terakhir tu, Datuk, Penang Master Transport. Datuk, bagi sedikit masa untuk saya, Datuk. Yang ini adalah satu isu yang serius
yang kita hadapi, kesesakan jalan raya. Sehingga Datuk pun hadapi, semua ahli majlis dan yang ada dalam dewan ini pun menghadapi masalah kesesakan trafik yang teruk setiap hari. Semakin hari semakin teruk, Datuk. Dari Kepala Batas sampai ke Jawi, seluruh seberang perai. Dan apa yang kita dapat maklumat masa PMT ini, Plan Transport Master Plan ini dirasmikan, dan kita ada beberapa bengkel kita buat perbincangan. Ada banyak input-input yang diberi. So ia menyenangkan kita. Ada in future kita ada satu jaringan yang baik untuk mengendalikan Transport Master Plan. Tapi apa yang kita hari ini kita dapat tahu 5 tahun kita tidak ada projek langsung. At least sekurang-kurangnya Datuk, BRT perlu dilaksanakan. Di sini kita tak nampak BRT. BRT tak perlu pun infrastruktur yang banyak, bus rapid transit. BRT yang salah satu input dalam PMT. Tapi ia pun tidak dilaksanakan. Dalam senarai ini pun kita tidak nampak. Saya mintalah Datuk, minta supaya BRT sekurang-kurangnya dilaksanakan. Sebab bus rapid yang sekarang Datuk, mereka pun sangkut dalam traffic jam dan tidak boleh sampai pada masa yang ditentukan. So ini akan mengurangkan orang pengguna menaiki bas walaupun dia bagi percuma, walaupun ada berbagai inisiatif daripada kerajaan negeri. So saya harap ini perlu saya cakap dalam dewan ini untuk pengetahuan semua, even kerajaan negeri pun perlu mengambil serius. Kerana Datuk, saya nampak sebelah pulau tu tak jam. Kalau kita ada jalan Lim Chong Yu saja jam. Bila kita masuk naik highway, turun saja highway Datuk, daripada utara ke selatan, kesesakan yang amat serius. Dan kalau kita tidak ambil tindakan, saya tak tahu lah Datuk macam mana nak cakap. Di sebelah pulau pula, LRT sekarang sedang dirancang. Dan pelbagai pihak pula mengkritik khasnya yang alam sekitar, yang champion-champion, yang selalu mengkritik kita. Alam sekitar lah, ada NGO yang bantah. Bagi saya Datuk, kita kalau semua ahli majlis setuju, kita wal-walkan datang ke seberang perai dulu. LRT buat di sini dulu. Saya ingat orang di sini tak akan bantah sebab kesesakan traffic jam yang teruk sekarang berlaku di seberang perai Datuk. Saya harap kerajaan negeri perlu pertimbangkan sebab Datuk, NGO yang selalu bantah, walau apa pun kita buat, mereka bantah. Mereka bantah, cuma bantah saja, tidak beri sebarang solusi kepada kita untuk selesaikan masalah ini. Dan terakhir satu Datuk, ini serius. Saya harap jalan Permatang Pau daripada Mak Banding, di mana Spice baru dibina, adalah satu tempat yang kritikal. Dapat pelbagai aduan daripada ahli majlis kawasan, semua ahli majlis saya ingat dapat aduan Datuk. Minta supaya PDC segera ubahkan walau apa binaan yang dilakukan dalam kawasan itu, tutup traffic light, bagi lancar traffic light dulu dan buat kajian semula sehingga kajian itu boleh benar-benar selesaikan masalah ini, baru kita buka. Saya harap ini akan diambil maklum Datuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Encik David.